Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Masih lagi dalam tema 5 iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, Aku Anak Watan. Jom. Baik, untuk kali ini kita akan sambung sesi PDPR kita dalam sesi kemahiran menulis. Kita tengok macam adik ni. Comel kan? Baik, objektif sesi ini, murid dapat menulis ayat dalam perenggan yang diimlakkan. Okey, jadi kat sini dia punya aktiviti utama dia ialah imlak lah. Tak lama lagi, kejap lagi kita akan buat imlak. Kriteria kejayaannya, murid menulis perenggan yang diimlakkan. Imlak hari ni kita akan imlak. Boleh kot? Okey, apa hal ni? Kamu tahu menulis imlak? Tahu ke? Okey, budak-budak ni blur dekat dekat Padang blur. Apa hal nak imlak kat tengah Padang tak relevan tak bagus tak betul lah. Apa nak imlak tengah Padang. Baik, imlak ni dia macam bukan dia macam lah, dia ialah perbuatan seseorang baca atau cakap, orang lain tulis apa yang orang tu cakap. Contoh macam cikgu cakap, awak semua tulis apa yang cikgu cakap. Okey, kalau dalam kelas biasanya memang kita pernah buat lah imlak ni seronok imlak ni. Dia satu benda yang sangat seronok. Tapi kalau awak tak tahu menulis, awak masih menulis, tidak boleh menulis dengan cepat, akan ada masalah sikit lah. Bukan saja kalau tak boleh tulis dengan cepat, itu satu masalah lagi. Kalau tak boleh memori tu jenis pendek punya memori, memori jangka pendek kan. Cakap 2-3 saat dah lupa. Itu pun akan ada problem. Tapi ah, ke keadaan normalnya yang biasanya imlak ni sangat seronok. Sebab apa? Semua orang akan bagi perhatian. Tak ada orang pun yang akan bercakap-cakap. Tak ada. Dalam imlak ni orang akan bagi perhatian. Kerana apa? Orang nak dengar apa yang diujarkan oleh individu yang tengah mengimlak tu, supaya dia boleh tulis dengan sempurna dan betul. Itulah dia punya cerita dia kalau imlak ni. Okey, baik. Tips nak menulis imla. Okey, sebelum kamu menulis imla, baca dulu teks yang akan diimla. Okey, baik. Baca dulu teks yang akan diimla ni kebiasaannya, okey, sebelum ada aktiviti imla ni, cikgu akan bukan cikgu lah, kebanyakan majoriti cikgu-cikgu akan bagi tahu buku surat mana yang kita akan buat aktiviti imla ni. Dia bukanlah perbuatan yang membabi buta Masuk-masuk kelas saja tiba-tiba okey kita akan imla ini. Terperanjatlah murid-murid Terperanjatlah awak semua tiba-tiba je masuk nak imla. Tak ada persediaan apa-apa saja Tak apa benda pun tak bersedia tiba-tiba nak kena imla. Nak imla. Oh yo. Mungkin kalau awak sudah berada pada tahap yang tinggi tak apa kalau awak masih lagi baru berpindah fasa tahap 1 kepada tahap 2, contoh tahun 4, tahun 3, yang masih lagi belum menguasai kosakata dengan banyak, masih belum lagi menguasai penulisan yang baik, jadi benda tu akan memeranjatkan awak dan kebiasaannya cikgu-cikgu takkan buatlah perangai macam tu, masuk je tiba-tiba je buat imla. Tak ada. Kebanyakan cikgu akan bagi tahu. Okey, kita akan buat imla. Muka surat ini sekian. Besok. Jadi balik rumah ni awak baca, besok kita akan imla. Okey? Nampak tak? Dia ada diskaun, ada pemberian kasih sayang kat situ sebelum mula imla. Okey, baik. Tips yang kedua, kenal pasti bunyi. Bunyi apa? Koma, noktah. Koma, noktah. Bunyi senyap yang lama. Apa benda bunyi senyap lama? Perenggan yang baru. Baik. Koma ni apa? Koma ni ialah berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Masih lagi dalam satu ayat.
Ayat yang sama tapi dia berhenti kejap. Menandakan dia nak menunjukkan ada beberapa perkara yang nak disampaikan. Mungkin perkara-perkara yang berlainan. Contohnya udang, ayam, kambing dan juga ah, daging. Itu ialah perkara. Semua tu ialah makanan, tapi makanan yang berlainan. Tapi bila kita nak nyatakan, nak ujarkan semua benda ni, semua benda makanan ni yang berlainan ni dalam satu ayat, kita kena gunakan koma. Gunakan koma. Sebab apa? Dia nak memberikan penegasan ada benda-benda berbeza. Udang, ayam, kambing, daging. Ini empat-empat ni bukanlah benda yang sama. Dia benda-benda yang berbeza. Jadi kita kena berhenti sekejap dan sambung perkataan. Berhenti, sambung. Berhenti, sambung. Jadi cara macam mana nak kenal pasti bunyi koma ni, dia ialah bunyi stop sekejap lah. Bunyi bila tengah cakap, berhenti kejap. Contoh cikgu suka makan udang, ayam dan kambing. Udang, koma, ayam dan kambing. Dan tu tak ada koma lah. Maksudnya dekat situ bila ada udang, ayam. Antara udang dan ayam tu ada berhenti kejap tu. Itulah maksudnya dekat situlah ada koma. Koma tak, cikgu akan orang yang mengujarkan masa imla ni dia takkan cakap udang, koma, ayam, tak ada. Dia akan berhenti sekejap je menandakan awak kena alert, awak kena awasi benda tu, awak kena dengar dengan teliti. Bila stop yang panjang macam gini, koma. Stop yang panjang macam gini, noktah. Stop yang panjang macam ni, nanti dia akan jadi perenggan ataupun ayat yang lain. Baik. Noktah ni dia macam koma juga. Cumanya dia di hujung. Dia menandakan ayat itu sudah pun tamat. Tamatlah ayat tu. Macam mana awak nak tahu ayat tu tamat ke tidak? Awak kena ada kesedaran macam mana linguistik lah lebih kurang kesedaran berbahasa awak kena faham lah. Ayat takkan tiba-tiba berhenti pada perkataan yang. Takkan dia berhenti kat kata hubung. Contohnya saya berkelah ke. Titik ke kat situ? Ke. Lepas ke, saya berkelah ke. Takkan titik. Maksudnya benda itu mustahil untuk berlaku. Noktah ni dia lebih kepada kita tengok contoh macam mana awak nak kenal pasti noktah. Baca dulu teks yang akan diimla. Kenal pasti bunyi-bunyi yang akan diimla. Baik. Apabila awak dengar baca dulu teks yang akan diimla, selepas itu ada ayat yang baru, kenal pasti bunyi yang akan diimla. Baik, dekat situ ada satu berhenti, ada satu pause, ada satu sela masa yang kosong. Tetapi lepas tu bersambung lagi. Bila bersambung lagi, perkataan yang disambung tu kenal pasti. Jadi awak kena alert lah. Takkan diimla kenal pasti. Jadi ayat itu akan jadi ayat yang salah struktur dia. Itulah dia kata imla ni sesuatu yang seronok kerana bukan saja awak salin membabi buta, bukan salin saja. Awak kena tahu apa benda yang awak salin. Kalau awak tak tahu struktur ayat macam mana, tak jadi juga. Selain daripada persediaan lah, kalau boleh baca teks ni baca lah kan. Tapi kalau tiba-tiba jenis bila awak dah berada di tahap yang lebih advance, awak dah berada di tahap yang lebih tinggi, tak baca dah. Masuk-masuk je cikgu turun bagi je imla. Tolong salin ayat ni. Sebab apa? Awak dah ada kosakata yang baik, awak dah tahu struktur ayat, awak dah tahu elemen-elemen tata bahasa, awak dah tahu macam-macam benda. Jadi tak perlulah awak baca. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang noktah dan koma adik-beradik ni. Koma ni berhenti kejap, sambung balik. Noktah ni berhenti terus dan
besar kemungkinan akan bersambung dengan ayat yang baru, sama ada dalam perenggan yang sama ataupun perenggan yang berlainan. Okey, perenggan seterusnya lah. Okey, bunyi senyap yang lama. Okey, baik. Kalau sesetengah, contoh kalau macam cikgu sendirilah, apabila kita dapat, kita nak buat imla, kan, nak buat imla, kita kita nampak awak semua menghadapi masalah, macam mana kita nak tahu perenggan yang baru. Macam mana Jadi cara dia, kita akan pisahkan. Cikgu akan buatkan satu sela masa, bunyi yang agak kosong, bunyi tak ada suara tu, lama sikit. Dia lama sikit berbanding noktah dan koma. Dia lama sikit. Bila dia lama sikit, awak sepatutnya boleh agak, oh, ini ialah perenggan yang baru. Kalau ada perenggan barulah. Noktah ni dia takkan berhenti lama. Koma lagilah tak lama kan. Dia tak lama lah. Koma berhenti sekejap je. Noktah berhenti. Kalau berhenti lama, bunyi senyap yang lama ni bermaksud dia ialah perenggan yang baru. Jadi awak kena alert. Awak kena dengar dengan baik, kena dengar dengan baik, teliti. Kemudian tips yang seterusnya, banyakkan membaca kamus dan kosakata. Banyakkan membaca kamus dan bila baca kamus, kosakata pun akan meningkatlah. Kenapa? Kosakata ni ialah perbendaharaan kata awak. Berapa banyak perkataan yang awak tahu. Kalau awak dah tahu beribu-ribu perkataan, nak tulis perkataan-perkataan yang pelik-pelik, tak ada masalah. Awak tahu macam mana nak tulis perkataan yang 1K, 2K, mempraktikkan 1K ke 2K. Memperbaiki 1K ke 2K. Menanggung 1G ke 2G. Awak dah boleh tulis dengan baik, dengan cekap. Sebab apa? Awak dah ada kosakata yang baik, yang banyak. Sebab tu tipsnya, banyakkan membaca kamus. Senang cerita, banyakkan membaca. Banyakkan membaca, awak boleh buat dengan baik. Okey? Itulah sikit sebanyak tips yang boleh di-share. Okey, kita akan sambung lagi sikit. Okey, ready. Setiap warga negara Malaysia berhak untuk memohon dokumen perjalanan sebelum keluar negara. Dokumen ini dikenali sebagai pasport Malaysia. Bahagian dalam pasport ini mempunyai maklumat pemilik seperti nama, warga negara, tarikh lahir, tempat lahir, nombor pasport dan nombor kad pengenalan. Selain itu, maklumat tentang jantina, tinggi, tarikh pasport dikeluarkan, tarikh tamat tempoh dan gambar turut dipamerkan. Pasport Malaysia mempunyai pelbagai ciri keselamatan, antaranya termasuklah penggunaan chip, alur keselamatan berwarna dan cahaya ultra ungu untuk mengesahkan ketulinannya. Okey, dah habis dah rupanya. Dia tak tulis pula, tak cakap pula, dah habis kan. Okey, baik. Itulah tugasan awak kalau awak nak buat lah. Bukan kalau kau nak buat. Kalau nak tahulah macam itulah sikit sebanyak tentang imla. Imla yang mana kalau untuk ini ialah subjek Bahasa Melayu tahun 4 unit 15. Okey, jadi kat mana muka surat tu? Muka surat tu. Okey, nanti awak akan tengok lah. Dalam ni dia bersambung-sambung kalau semalam muka surat ni, hari ni dia akan pergi muka surat ni lah. Dia akan beritahu semua secret. Awak kena cari lah. Baik. Untuk ini ialah tugasan untuk awak. Jadi buat. Cikgu akan bagi nanti dalam jalan GC, awak akan buat. Okey? Okey, baik. Itu saja perkongsian kita untuk hari ini, untuk sesi kali ini.
Jadi cikgu harap awak boleh buat tugasan yang dah dibagi tadi. Okey, kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.